Tengah-tengah Malaysia dalam nostalgia seni. Kegigihan pasangan suami isteri meskipun insan kelainan upaya. Juga kasihnya seorang sahabat. Diskusi kesihatan, apakah penyebab penyakit autoimun? Itulah antara yang menarik akan kita bincangkan dalam Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Kami berdua ucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami MHI 6 Disember 2022 bertemankan saya Anim Izzati dan saya Nas Rahman. Seperti yang Anim katakan, pelbagai pengisian kita dari kesihatan sehinggalah ke inspirasi. Kita buat perhatian kepada golongan OKU atau orang kurang upaya. Kita baru saja menyambut Hari OKU sedunia pada Sabtu yang lepas, 3 Disember. Dan di sini pada pagi yang mulia ini kita membawa inspirasi buat anda. Dan untuk golongan OKU ni sememangnya kecekalan itu tersemat dalam salur kembali mereka kan. Dan juga setiap kali ataupun saban tahun kita akan menyambutnya dengan kesedaran. Sebab itulah ada setiap tahun ni akan ada tari-tari tertentu yang mengingatkan kita tentang insan istimewa ini. Apakah sebenarnya peranan kita? Peranan kita yang kadang-kadang sempurna, yang dikatakan sempurna ni tetapi tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi itu yang bukan kita bagi inspirasi, bukan kita tolong mereka, tapi mereka yang sebenarnya memberikan inspirasi untuk kita terus kuat. Jadi perkongsian tu yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Saya ada teori tentang apa yang Anim sebutkan tadi, tapi sebelum itu kita ke cuaca dan juga keadaan hati di luar sana, terutama mereka yang sukakan drama Korea dan sebagainya. Berakhirlah perjuangan rantau Asia di Piala Dunia. Ya, apa yang kita harapkan kan, pasukan Asia mungkin sekurang-kurangnya akan melepasi stage quarter final, tetapi itu sahaja yang kita mampu saksikan. Tapi tak mustahil 4 tahun akan datang. Betul. Mereka kerana berada pada landasan yang cukup baik, terutama sekali pasukan Jepun dan juga Korea Selatan. Jadi kita harapkan selepas ini mungkin mereka akan masuk sekurang-kurangnya separuh akhir ataupun final. Siapa tahu kan? Semangat Anim begitu kuat. Mentang-mentang sejak JDT menang Piala Malaysia ni kan. Kuat betul semangat dia. JDT mesti. Orang kampung. Okey, ini dia keputusan yang terkini. Kalau anda dapat saksikan pusingan 16 kalah mati, inilah dia antara keputusan dia. Mungkin sebagai individu yang bersengkang mata semalam, nak komen sedikit? Kalau mata saya yang kabur-kabur ni, Jepun telah menentang Croatia awal pagi tadi dan seri 1-1 sehingga extra time dan kesepakan penalti tewas kepada Croatia. Sekarang kita jangan tertipu dengan extra time. Extra time dia akan pergi ke 10 minit. 10 minit, ada yang pertama kali itu 14 minit. Wow, 14 lain macam. Dan tidak lupakan juga dengan Brazil menentang Korea juga. Brazil memberasah Korea Selatan 4-1. Separuh masa pertama settle dengan kemasukan Neymar yang mengocar-kacirkan keadaan. Okey, itu dia sedikit pasal bola final World Cup ataupun Piala Dunia Qatar 2022. Kita nak kongsikan pula berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu perkongsian menarik yang pertama berkaitan dengan sempena Hari OKU 3 Disember yang lalu. Sebenarnya kita nak tayangkan kepada anda, tapi hari ini baru berkesempatan untuk ditayangkan kepada anda semua kisah individu ini. Tepat yang sekali. Pastinya mungkin menjadi inspirasi kepada kita. Seorang memegang pasangan ini kecacatan kaki dan isterinya lembam. Kedua-duanya memegang kad OKU, tapi apakah yang menjadi inspirasi buat kita semua? Ayo sama-sama kita saksikan. Kami tak pergi sekolah dah lah. Dah tak boleh. Fizikal yang lumpuh dari pinggang hingga ke kaki telah mengakibatkan pergerakannya terhad hanya dengan mengesotkan tubuh badannya. Itulah kecekalan Ismail Hasim, 55 tahun, yang tidak menjadikan kecatatannya sebagai alasan untuk tidak berusaha dalam mencari rezeki demi kelangsungan hidup. Sebab dia yang kecil ya. Berbekalkan pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Dia yang senang disapa Pak Cik Mail menjalankan perniagaan minyak petrol dan gas memasak di rumahnya di Kampung Pida, Jerlun, Kedah. Kru Malaysia hari ini berkesempatan mendekati insan pemegang kad OKU ini yang tidak kalah dalam menunjukkan sebarang kepayahannya untuk bergerak ke mana sahaja.
Setiap hari, Ismail akan keluar ke stesen minyak berdekatan rumahnya untuk membeli minyak petrol. Jarak sejauh 2 km, aktiviti ini menjadi rutin harian buat bapa kepada seorang cahaya mata ini. Macam tu pakcik tak ingat apa ya. Pakai biasa ya. Kalau duk ingat sangat, payah pula. Jadi mangkit ikut ni ya. Mangkit pagi-pagi bawa hantar dia sekolah dulu. Lepas tu balik singgah kedai beli barang. Balik turun rumah. Balik turun rumah ikut orang mai cari pula lah apa benda. Macam tu lah. Sebaik pulang dari stesen petrol, dia akan dibantu oleh isterinya, Sofia Mahmud, 34 tahun, yang juga memegang kad OKU lembam. Sofia akan mengisi minyak petrol ke dalam setiap botol minyak yang tersedia dan minyak akan dijual dengan harga RM1, RM4 dan RM5 setiap botol. Bagi menambah pendapatan, Pak Cik Mail turut menjual gas memasak dan kad tambah nilai telefon bimbit. Walaupun keuntungan yang diperolehi tidaklah seberapa, namun cukup untuk menyari isteri dan anaknya. Reda dengan takdir dilahirkan dalam keadaan sebegini, Pak Cik Mail sentiasa berfikiran positif dan cekal mengharungi kehidupan. Dia juga bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan. Apa-apa yang kita buat, kita kena berani ya. Jangan takut. Pasal kita yang buat, kita percaya kat kita. Jangan harap orang. Pasal kita ni, kita tahulah kita boleh takat mana. Ikut takat tu ya. Pasangan ini dikurniakan seorang anak, Muhammad Solihuddin Ismail, 5 tahun, menjadi peneman dan penglipu lara. Setiap keletangnya menjadikan suasana riuh tatkala Sofia melakukan kerja membantu suaminya. Dengan kudrat seorang wanita, dia mampu mengangkat tong gas untuk diletakkan atas motosikal sebelum Pak Cik Mail menghantar ke rumah pelanggan. Kau angkatlah atas motor. Lepas tu sampai sana orang tolong dia jugalah angkat. Macam tu lah. Di mana ada kemahuan, pasti di situ ada jalan. Semoga kecekalan pasangan ini menjadi inspirasi buat semua. Wow, sebabnya di hati melihat kecekalan dan begitu berlapang hati ya kedua-dua pasangan ini mengharungi cabaran hidup. Dan seperti Anim katakan sebentar tadi, golongan OKU ini bukan saja kita tak gelarkan mereka istimewa kerana mereka mempunyai kecekalan yang luar biasa, tapi mereka membuatkan kita terinspirasi. Okey, itu kisah yang pertama. Yang kedua ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini pula lain ceritanya. Seorang sahabat yang sanggup berhenti kerja demi menjaga sahabatnya yang telah pun didiagnos ataupun mengalami kencing manis sehingga kakinya dipotong. Terpaksa dipotong kaki. Jadi disebabkan perkara itu, sahabat ini berhenti kerja dan menjaganya. Apakah sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi pasangan sahabat ini? Jom sama-sama kita akan menyelami kisah mereka. Secara talian kita bawakan Muhammad Hanif Osman selaku sahabatnya dan juga individu yang dikatakan ini Muhammad Zulyadain Muhammad Razi kini berada di talian. Assalamualaikum kedua-duanya. Kita singkap erti persahabatan. Assalamualaikum. Tasik Glugor Pulau Pinang. Macam mana keadaan di sana? Okey, Pulau Pinang sekarang hujan ke? Macam mana? Hujan kot. Hujan ya? Hujan kot. Jadi terima kasih kerana pagi ini menghadirkan diri sempena Hari OKU Sedunia yang kita sambut pada Sabtu yang lepas. Jadi kita tumpukan perhatian kepada dua rakan karib ini. Jadi nak bertanya kepada Encik Muhammad Hanif dengan Encik Zulyadain lah. Kita tanya kepada Encik Muhammad Hanif sendiri. Dah berapa lama anda berkawan? Sejak dia dalam perut ke macam mana? Okey, Encik Hanif silakan. Dalam 3 tahun macam tu lah. Oh, tak adalah kawan lama ya? Macam mana kenal? Macam mana kenal Zulyadain? Saya kenal sebab masa tu saya sewa dekat rumah dia. Gitu. Dan dalam menyewa tu bekerja di tempat yang sama ke macam mana? Dia bekerja kilang dekat Japit. Saya kerja dekat lain.
Okey. Begitu. Okey, jadi dalam persahabatan selama 3 tahun ni, bila Encik Zuliadain mengalami keadaan kondisi kesihatan ini? Saya masa mula awal tahun ni sampai bulan 6 tu baru potong kaki. Okey. Jadi diagnose dia dah sejak 2-3 tahun lah sebelum ni? Belum, saya baru tahu satu hari tu lah. Tahu-tahu dah dekat stage yang agak lambat lah Ya, betul. Jadi setakat ni saya difahamkan Encik Hanif berhenti kerja ya untuk menjaga Encik Zuliadain sepenuh masa. Adakah ini benar? Betul. Wow, macam mana pula dengan sara hidup, mungkin dengan sewa dan mungkin dengan kos perbelanjaan untuk perubatan. Macam mana kos-kosnya semua tu? Kadang ada juga yang bantu kan. Ada juga yang membantulah. Macam bagi Encik Zul sendiri kan, kadang-kadang kita ni bila dalam kehidupan kita tak pernah terfikir pun yang kita akan alami satu situasi yang begitu susah macam ni kan. Bila kita diuji ni dan kita tak tahu siapa yang akan ada dengan kita. Mungkin Encik Zul sendiri pun tak pernah menyangka yang akan ada seorang sahabat yang baru kenal 3 tahun yang akan menjaga Encik Zul. Apa perasaan dan juga apa yang nak dikongsikan dengan tindakan yang dilakukan oleh Encik Hanif sendiri? Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kami. Saya rasa bersyukur sangatlah dia sanggup berhenti kerja jaga saya kan. Saya terharu lah. Tak sangka ada orang yang sanggup jaga saya. Walaupun saya pun tak tahu sebab adik-beradik pun tak mampu kan. Jadi saya tak sangka dia sanggup berhenti kerja, jaga saya, buat kerja-kerja kampung untuk bantu saya. Untuk sara hidup kami 2 orang lah. Jadi apa yang memberikan inspirasi pula untuk Encik Zuliadain untuk mengambil langkah yang drastik ni? Saya tak apa dia? Maksudnya di sini bertanyakan kepada Encik Hanif ya? Ya saya. Encik Hanif yang mungkin keputusan yang mengambil keputusan untuk berhenti kerja, nak menjaga Encik Zul ni. Ini satu keputusan yang amat besar. Amat berat ya bagi setengah individu dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Mungkin Encik Hanif pun ada struggle yang tersendiri ya. Mungkin Encik Hanif nak kongsikan juga perasaan itu bersama dengan kami. Saya buat niat ni sebab saya pasti dekat dia kan. Pasti dekat dia. Lagipun kalau siapa yang jaga dia. Dia seorang diri duduk. Tak ada siapa nak jaga dia. Saya rasa kesian dekat dia. Waduh, memang besar hati Encik Hanif lah. Jadi dan sekarang saya difahamkan Encik Zul yang telah pun kehilangan kakinya akan menerima sebuah kaki palsu yang baru, ihsan daripada Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP. Dah sampai ke kaki itu belum? Belum lagi. Dia orang nak ambil keterangan dah lah, tapi belum datang kok lagi apa lagi lah. Okey, Cik Zul, di sini mungkin kita nak dengarkan apa sebenarnya yang kadang-kadang tak sampai ya, nak bercakap bila bertentang mata dengan Cik Hanif, tapi dari sudut hati Cik Zul sendiri nak berterima kasih sangat-sangat ke, nak mengatakan sesuatu yang simpan dalam hati ni kepada Encik Hanif sendiri sebagai sahabat yang menjaga sekarang ni. Apa yang nak dikatakan? Kami mungkin boleh menjadi saksi dengan perbualan dan erti persahabatan ini. Saya bersyukur pada Allah. Saya berterima kasih sangat pada dia lah. Dia banyak bantu saya. Dari mula saya potong kaki tak boleh jalan, dia basuh kencing, dia basuh taji saya, semua dia buat. Jadi dia tak rasa geli langsung. Dia buat untuk saya. Saya rasa bersyukur dan saya rasa berterima kasih sangat banyak kat dia. Saya tak pernah jumpa lagi lah orang macam ni. Sanggup buat kat saya macam ni. Saya berterima kasih lah pada dia. InsyaAllah. Jujur kami katakan di sini, kami di MHI pun amat sukar untuk mendengar suatu cerita yang begitu berinspirasi. Jadi terima kasih kepada... Kita doakan yang terbaik buat kalian berdua dan semoga Encik Hanif terus tabah, dipermudahkan. Begitu juga Encik Zul. Banyak lagi rezeki insyaAllah. Kita nak kongsikan juga nanti kepada anda tabung kemanusiaan bagi mereka yang sedang menyaksikan. Mungkin nak sama-sama hulurkan bantuan. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada Encik Muhammad Hanif Othman dan juga Encik Muhammad Zuliadain Muhammad Razi. Kami sentiasa mendoakan agar kalian berdua dipermudahkan dalam setiap urusannya, insyaAllah.
Amin. Teruskan usaha, teruskan usaha. Okey, tabung kemanusiaan Media Prima NSTP seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ni, Maybank 514105323170. Cepat-cepat ambil gambar ataupun screenshot. Sama-sama kita hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi apa yang kita nampak di sini, tabung kemanusiaan Media Prima NSTP sedia membantu mereka yang sedang ditimpa kesusahan atau kemalangan. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Malaysia Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia Hari Ini, dan sekarang kita tumpukan perhatian kepada kesihatan, suatu keadaan yang dipanggil penyakit autoimun. Jadi kepada juga hos Hello Doktor, mungkin anda lebih arif tentang perkara ini. Okey, ini antara topik yang pastinya perlu diperhalusi sebab kadang-kadang kita tak tahu ataupun mungkin kurang cakna tentang sebenarnya hampir 80 jenis penyakit di bawah penyakit autoimun ni. Banyak kan? Apa simptom dia? Adakah simptom semua sama? Tanda-tanda, gejala dan juga rawatan dia semua sama untuk penyakit? Itu yang perlu kita fahami. Bila kita ada idea, mungkin lebih mudah. Tapi sebelum kita perkenalkan seorang individu ataupun pakar yang akan berkongsi dengan kita nak anda mengenali apakah sebenarnya yang dikatakan tentang penyakit autoimun. Sama-sama kita saksikan. Penyakit autoimun merupakan satu keadaan sistem tubuh individu yang menyerang sel atau tisunya sendiri. Gangguan ini berlaku apabila badan manusia menghasilkan antibodi sendiri sebelum menyerang sel sihat pada organ dalaman. Kegagalan membezakan sel atau tisu dalam tubuh mengakibatkan sistem imun menganggap sesetengah anggota badan sebagai bahan asing yang memberi ancaman. Kesilapan serangan sel ini menyebabkan pesakit mengalami simptom seperti keletihan melampau, sakit sendi dan susut berat badan. Pelakon dan penyanyi Elizabeth Tan antara mangsa yang menderita masalah alopecia atau keguguran rambut kritikal akibat penyakit autoimun sejak kecil. Hal ini diakuinya sendiri. Sebenarnya Lizzie ada problem autoimun. Problem ni Lizzie dah ada sejak kecil lagi, umur 1 tahun kulit Lizzie affected. So ada patches kat muka, kat badan, kat belakang yang tak ada warna. So warna dia warna putih saja. Kan tak nampak lah ada makeup kan. So, another problem is immune system I attack rambut I. Lizzie akan dapat banyak patch-patch botak. So far Lizzie dah kena 12 kali dah. Kini artis berusia 29 tahun ini hanya bergantung kepada krim steroid bagi menghentikan tumpukan daripada terus merebak. Persoalannya, benarkah penyakit autoimun masih belum ada rawatan? Apakah yang harus dilakukan oleh pesakit bagi mengelak daripada berlarutan ke tahap yang lebih kronik? Jadi nampaknya ia seperti ibarat harapkan pagar pakar makan padi, di mana sistem pertahanan badan kita menyerang badan kita sendiri dan menganggap seperti ada satu benda asing yang berada dalam tubuh badan kita. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus saja perkenalkan pakar perunding rheumatologi dan juga perubatan Hospital Chancellor Tunku Mukhris, Profesor Madya Dr. Syahrul Sazliana Syaharir. Ini kalau nak sebut ni, dia kena sebut betul-betul. Betul, dan saya sebut sebagai doktor saja. Assalamualaikum doktor, terima kasih kerana bersama kita. Jadi apa yang kita lihat dengan bingkisan kita tadi untuk kita mengenali penyakit autoimun, dan seperti Anim kata tadi, lebih daripada 80 jenis penyakit seperti yang kita nampak Elizabeth Tan mengidap penyakit alopecia, dan apa lagi yang terletak di bawah penyakit autoimun. Okey. So seperti yang telah ditunjukkan sebentar tadi, autoimun tu bila antibodi yang dihasilkan tu serang sel kita sendiri. Jadi sel tu boleh berada daripada hujung kaki hingga hujung rambut. Itu sebabnya ada banyak penyakit di bawah autoimun. So di Malaysia antara penyakit yang kerap berlaku adalah seperti rheumatoid arthritis, yang itu adalah penyakit autoimun yang menyerang sendi. Jadi gejala dia lebih kepada sendi. Selain daripada itu, ada penyakit yang kita panggil lupus ataupun systemic lupus erythematosus. Nama pendek dia SLE. Yang ini dia lebih suka serang anggota organ dalaman. Okey. Jadi tak semestinya individu tu ada sakit sendi, tapi dia manifestasi dia lebih kepada apa organ yang diserang lah. Kalau paru-paru mungkin susah nafas, dia lebih okey.
Selain tu ada banyak lagi lain. Thyroid pun bawa autoimmune juga. So memang macam mana kita banyak. Banyak. Kadang-kadang bila kita cakap pasal penyakit autoimmune ni, kadang-kadang mereka sering kali kaitkan dengan kita dah kena hidup dengan penyakit ini. Kita dah tak ada orang kata spesifik rawatan yang boleh dihaskan kepada penyakit ini dan itu. Apa komen doktor untuk itu? Itu mungkin kalau kita bicara 20 hingga 30 tahun dulu mungkin tak ada rawatan spesifik. Tapi saya rasa dengan kemajuan sains dan penyelidikan sebenarnya ada banyak pilihan rawatan yang menjurus untuk penyakit autoimun. Berbeza-beza autoimun kadang-kadang walaupun prinsipnya sama, iaitu untuk memastikan antibodi itu tak menyerang sel-sel tu, tetapi banyak rawatan yang berbezalah. Dan walaupun kita masih belum jumpa penawar, tetapi rawatan ini boleh mengawal antibodi ni. Macam Anim cakap, kita hidup dengan antibodi tetapi kita kawal antibodi itu supaya jangan serang sel-sel organ yang lain. Yang bahayanya kat sini, sebab kita mungkin penonton di luar sana seperti saya yang semakin lanjut umurnya, kadang-kadang kita bangun pagi, alamak, sakitlah pula kat sini. Dan kadang-kadang kita, orang kata kita ketepikan, alah biasalah Datuk. Tapi sebenarnya faktor usia menjadi suatu tanda tanya atau memang dia akan serang golongan tua sahaja? Bagaimana doktor? Sebenarnya autoimun ini boleh berlaku pada bila-bila masa, daripada zaman kanak-kanak sehinggalah umur warga emas. Tetapi dia paling sering serang pada peringkat umur di antara 20 hingga 50. Muda. Ya. Tapi bukan bermaksud bila dah warga emas tu tak boleh dapat. Masih boleh. So, kebanyakannya dikatakan ada satu artikel peratusan yang lebih menjangkiti ataupun mendapat autoimun ini, penyakit autoimun ini adalah golongan wanita. Mungkin ada justifikasi je kenapa wanita dikatakan senang ada penyakit-penyakit di bawah golongan penyakit autoimun ini. Sebab wanita ni special. Kan? Saya nak ambil nafas lega pun saya tak tahu. Sedangkan hati kita, wanita ni special. Okey, silakan. So, dari segi fisiologinya, wanita ni special sebab kita ada banyak hormon. So, sebarang perubahan hormon tu kadang-kadang boleh trigger immune system untuk jadi a bit macam bercelaru lah. So itu sebab kita jumpa ramai wanita muda yang masa tu tengah membina kerjaya, membina keluarga, mendapat penyakit ni. Adakah lifestyle ataupun gaya hidup kita ni pada peringkat awal dapat mengurangkan sedikit sebanyak risiko untuk kita mendapat jenis-jenis penyakit autoimun? Bagus soalan Anim tu. So apa faktor risiko dapat autoimun ni? So sebenarnya ada banyak faktor risiko. Kadang-kadang dia dalam satu individu tu ada beberapa faktor risiko yang memainkan peranan. Ada faktor risiko yang kita di luar kawalan kita. Jadi kalau kita buat macam mana pun dia tetap ada dalam diri kita. Contohnya faktor risiko genetik atau keturunan. Yang tu kita memang tak boleh nak ubah kan? Dan faktor risiko lain seperti hormon dalam wanita lah, yang tu dia memang kita dah dikurniakan, dianugerahkan dengan fisiologi hormon yang begitu. Tapi memang ada faktor risiko yang mungkin kita boleh ubah. Iaitu pertama merokok. Merokok, because rokok itu ada banyak bahan kimia kan. Jadi bila isap rokok, so bahan kimia tu akan berinteraksi dan induce sistem imun yang tak normal. Dan kita yang terdedah kepada asap rokok, mungkin puntung rokok yang dibuang dalam air dan sebagainya, kalau itu semua akan release chemical. So itu antara faktor yang boleh ubah. So gaya hidup sihat, maksudnya exercise as a whole, and kurangkan stres. Stres tu boleh mengganggu imun sistem. Itu yang paling susah untuk kita kurangkan sekarang. Bagaimana pula dengan pemakanan, atau adakah pantang larang untuk mereka yang ada penyakit autoimun? Secara umumnya tak ada pantang larang spesifik. Dia bukan macam penyakit gout yang kita memang betul-betul kenal pasti ada beberapa makanan yang perlu dielakkan. Tetapi untuk pesakit autoimun, dia lebih kepada individu. So selalu saya galakkan macam pesakit saya tu, dia keep a food diary. Mana food yang dia rasa boleh induce macam dia rasa immune system yang dari segi macam rash ke atau sakit sendi ke, avoid lah. But generally makanan sihat yang banyak antioxidants, contohnya macam sayur-sayuran, buah-buahan yang natural lah, bukan supplements yang. Tadi kalau kita sebutkan tentang genetik dan sebagainya, adakah penting untuk pasangan
baru nak kahwin contohnya, mengetahui si pasangan itu ada ataupun tidak supaya mungkin, yalah sebab kita nak dia contohnya seperti thalassemia lah sebagainya kan. Kita nak tahu supaya adakah keturunan kita ini akan dapat perkara yang sama, jenis penyakit yang sama. Genetic matching. Okey. Penting atau tidak? Okey. So sebab genetik dalam penyakit autoimun ni sangat kompleksnya, dia bukan macam thalassemia. Maksudnya kita boleh bagi gambaran yang tepat jika pasangan pembawa dan dia pembawa berapa persen risiko anak. Tapi untuk penyakit autoimun ni dia multiple genes yang kita masih lagi tengah discover, in which kumpulan penyelidik di hospital saya di UKM sedang giat mengenal pasti apa genetik yang ada di kalangan kita yang diverse ni kan, ada Chinese, India, Malay kan, berbeza. Banyak sangat markers dia ya. Ya, so kita tak boleh nak kata kalau pasangan kita ada penyakit autoimun anak kita akan kena. Memang ada risiko sedikit tetapi kita tak boleh cakap berapa persen. Tak ada pembuktian saintifik yang mengatakan ada persen tertentu, ada maksudnya tertentu. Mungkin kita tak boleh cakap kalau you kahwin dengan ni 50% chances anak you akan dapat. Dia bukan macam tu. Okey, apa yang kita cerita tadi tentang keradangan keadaan seperti rheumatoid arthritis dan sebagainya. Tapi suatu yang Profesor sebut tadi iaitu SLE atau lupus ya, yang menyerang organ dalaman. Adakah itu suatu form of autoimmune disease yang lebih berbahaya? Ya, mana-mana penyakit autoimun yang menyerang organ dalaman kita kira agak bahayalah. Sebab satu, organ dalaman ni kita tak nampak. Okey. Dan kadang-kadang sukar nak buat diagnosis sebab bila organ dalaman benda yang kita tak nampak, ada banyak test yang kita kena buat. Dan kadang-kadang test tu dia tak balik dengan segera. Jadi itu yang menyebabkan lambat diagnosis, dan bila lambat diagnosis lambatlah rawatan. Okey, so itu antara kekangan bila kena organ dalaman. Tapi masih mampu dirawat ya. Insya-Allah. Okey, adakah kita boleh lakukan saringan ujian kesihatan pada peringkat awal untuk kita mengetahui yang sebenarnya kita ada jenis penyakit autoimun dengan ujian darah ataupun antara ujian-ujian lain? Okey, so itu memang kita tak masih belum ada dalam recommendation. Maksudnya kita tak recommend untuk buat ujian untuk autoimun saringan. Sebabnya, macam saya cakap tadi, faktor genetik memainkan peranan penting. Jadi mungkin kita dilahirkan dengan antibody tu. Tapi antibody tu tak buat apa-apa dekat kita. Jadi dia tak attack pun. pun. Jadi saya risau kalau kita beramai-ramai buat ujian antibody dan bila positif, kita jadi stres. Jadi panik ya? Panik. So bila stres, dia akan menyebabkan gejala mula timbul. Daripada tak ada, benda tu jadi ada pula disebabkan stres tu. Jadi cara saringan autoimun lebih kepada bila kita rasa tak sihat, gejala, jumpa doktor dan jumpa doktor yang betul. Doktor pakar yang merawat autoimun. Seorang rheumatologist ya? Bukan saja rheumatologist, tapi macam kalau penyakit organ dalaman tu terkena katalah paru-paru atau otak, anda boleh jumpa doktor pakar paru-paru, anda boleh jumpa doktor pakar otak, dan mereka akan bantu untuk siasat sama ada ini autoimun atau bukan. Untuk memberi diagnosis yang betul ataupun tidak. Okey, kita ada sedikit soalan ataupun pandangan ya daripada rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita dengarkan. Nina Syam, berkait dengan autoimun juga ke? APLS. Itu macam mana pula? Okey, terima kasih Nina. Boleh nak dengarkan. APLS tu itulah singkatan nama anti-phospholipid syndrome. So di mana dalam darah individu tu ada antibody anti-phospholipid. So antibody ni dia menyebabkan risiko blood clot ataupun darah beku dan juga masalah semasa mengandung. Dia boleh menyebabkan keguguran. Inilah sebab dia attack baby and then dalam rahim so and then dia boleh menyebabkan masalah pada bayi dalam kandungan lah. Jadi kalau kita bercakap tentang hormon ni kan, adakah mereka yang sedang hamil pun perlu berjaga-jaga? Kalau mungkin sebelum ini ada sejarah sakit autoimun, masa fasa mengandung itu bagaimana? Adakah extra care untuk mereka? Ya, mereka ni memang istimewa. Mereka memang kita bila ada pesakit autoimun, kita akan bincang, kita akan plan bersama-sama bila mereka nak mengandung. Kita akan cari waktu yang sesuai. Kita bekerjasama dengan pesakit. Mereka boleh mengandung, boleh berkeluarga seperti biasa. Tapi dengan perancangan yang baik. Doktor tadi masa yang sesuai untuk mengandung. Jadi ada masa-masa. Of course ada. Kita kena pastikan penyakit tu terkawal. Dengan rawatan yang sesuai untuk ibu mengandung dan menyusukan anak. So macam saya cakap tadi, memang rawatan dah semakin maju. Jadi jangan takut. Berbincanglah dengan doktor anda. Betul, supaya kita tahu masa yang sesuai, bagaimana untuk kawal sakit yang ada dan tidak lagi menambahkan pada tahap yang serius. Seorang lagi bertanya dengan kita, rakan Facebook kita. Silakan. Jom kita raikan.
Saya pesakit autoimun multiple sclerosis. Dia mendapat diagnosis pada 2013, 6 bulan selepas melahirkan anak bongsu. Upper and lower limb saya lemah dan sekarang dah 4 tahun saya berkerusi roda dan berkelah OKU physical. Very confusing and sad disease. Saya rindu diri saya yang sangat aktif bersukan. Multiple sclerosis. Boleh doktor ceritakan? Okey, multiple sclerosis ni lebih kepada penyakit autoimun yang menyerang saraf. Saraf. Jadi biasanya mereka dibawa rawatan pakar saraf atau neurologist dan ya kadang-kadang penyakit autoimun ni memang boleh menyebabkan kecacatan fizikal kekal lah, because bila saraf tu diserang dia akan menyebabkan kerosakan saraf. So untuk coping untuk pesakit-pesakit autoimun ni saya galakkan mungkin cuba sertai support group kalau ada, ataupun cuba kalau masih macam dia kata confused tadi kan, mungkin dia boleh berbincang dengan doktor dia dan clearkan apa yang dia confuse. Kita akan cuba bantu. Sebab itu satu perubahan yang begitu ketara dalam kehidupan. Of course, sebab saya yakin dia mesti kena dah lama kan. Tadi dia kata 6 bulan selepas melahirkan anak bongsu. Ada kaitan ke wanita selepas melahirkan ini dengan mendapat penyakit autoimun secara ringkasnya? Ya, sebab perubahan hormon macam saya cakap tadi, dia boleh menyebabkan perubahan pada sistem imun. Itu pengorbanannya ya. Ada satu soalan terakhir untuk saya. Terakhir untuk mereka yang memberikan palliative care kepada pesakit-pesakit mungkin yang tersayang dan sebagainya. Mungkin pesanan untuk mereka. So untuk penjaga biasanya pesakit autoimun ni memang sangat kronik lah dia sepanjang hayat tapi kita sebagai penjaga kita boleh bagi support moral support dan juga sometimes kita boleh bantu pesakit ni dengan menggalakkan dia mendapatkan nasihat yang betul sebab saya faham sekarang dengan keadaan internet ada banyak Dr. nasihat. Google. So walaupun kita faham kekangan contohnya doktor pakar yang mungkin tidak mencukupi tetapi saya yakin memang Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi pun sedang berusaha kan untuk latih lebih ramai pakar supaya sama-sama bersama dengan penjaga kita boleh bekerjasama dan kita ada banyak support group sebenarnya di Malaysia. Doktor, sebelum kita tamatkan perbincangan kita, ada seorang lagi rakan di Facebook nak tanya. Jom sama-sama kita saksikan. Ini dia, Fatihah Ilya Ruslan. Boleh doktor ulas tentang penyakit HSP? Anak saya baru berusia 5 tahun. Baru-baru ni diserang HSP. Bolehkah penyakit ini berulang kembali? Terima kasih Puan Fatihah. Dengarkan. Silakan doktor. So HSP itu singkatan pada Henoch-Schönlein purpura. Dia melibatkan rash lah pada kulit. So untuk kanak-kanak kebarangkalian dia untuk berulang tu mungkin sedikit rendah lah. Tapi walau bagaimanapun dia masih lagi perlu pemantauan. Memang ada risiko untuk dia berulang. Tapi kena pantau lah. Tapi rawatannya hanya topikal sajalah. Dia bergantung kepada tahap keterukan serangan penyakit. Pastinya konsultasi daripada doktor untuk apa yang terbaik kan. Sangat-sangat penting. Terima kasih kita ucapkan. Hari ini perbincangan sangat cepat dan padat sebab kita nak masukkan segala info yang boleh sebanyak mungkin untuk anda fahami tentang penyakit autoimun ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Syahrul Sazliana Syaharir. Pakar perunding rheumatologi dan perubatan Hospital Chancellor. Terima kasih doktor, terima kasih dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudi mengutarakan soalan di laman Facebook kita. Teruskan berinteraksi dengan kita. Kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali, Dr. harap Dr. boleh stay juga. Lepas ni kita bersama dengan Tina Turner Malaysia. Siapa tu? Kalau anda masih ingat, sekejap lagi kita akan sing along. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.
Datin Ramzila Razila atau lebih popular dengan gelaran Tina Turner Malaysia, antara penghibur sensasi yang mewarnai industri muzik tanah air. Penyanyi berusia 56 tahun ini sering menjadi bualan peminat genre pop rock kerana keunikan suara dan gayanya yang memukau. Kerjaya dalam perjalanan seni bermula sejak tahun 1981 selepas beliau ditawarkan menjadi artis rakaman oleh Datuk Ramli MS. Namanya mula melonjak menerusi lagu Gemilang Cinta yang turut diterbitkan dalam album dengan judul yang sama sekitar tahun 1992. Hampir 4 dekad berkecimpung dalam dunia seni, beliau masih bergiat aktif menyanyi bagi mengubat kerinduan peminat seni tempatan. Berbakat besar, berjiwa besar dan suatu ketika dahulu rambutnya pun besar. Datin Ramzila. Sekarang orang dia pembesar. Siapa kata masih dahsyat gitu, masih menyengat persembahan beliau. Okey, itu dia tadi mungkin hari ini kita dapatlah lepaskan rindu sikit kan Betul. kepada peminat-peminat lama. Tapi kepada anda semua kita akan buka talian insya-Allah kalau sempat nak berbicara bersama dengan Datin Ramzila. Boleh 0377261603. Simpan dulu nombor telefon ni, manalah tahu kan kita ada sedikit ruang masa. Tepat sekali. Komen-komen di Facebook juga nanti, mana tahu kita nak raikan. Tapi kita sebelum tu dengarkan. apa khabar? Sihat Alhamdulillah, ke tidak? saya sihat. Alhamdulillah. Dan betul, saya ni sebenarnya dah lama tak jumpa Datin. Kita last time kita jumpa Last dekat bila? kafe. Dekat kafe untuk jalan-jalan cari restoran makan. saya di Di Taman TTDI, Tun, di Taman TTDI, Tun. Ramzila Delight. Yes, Tapi saya. sekarang dah tak ada dah. Sejak PKP Yelah, saya kita dengar. dengar juga perkabaran tu masa PKP kan PKP semua tutup. Tapi sekarang macam mana keadaan dia? So Apa-apa sekarang yang dilakukan? I've lost a lot lah. Jadi sekarang ni I tumpu pada security company. So kerja office sajalah. Kerja office sajalah. Jadi Tapi boring lah, tak dapat jumpa orang. tapi kan? semangat masak tu bubur Teochew Datin Ramzila you all mesti rasa. Okey, kalau tak pernah rasa, kena rasa kalau pergi open house ke apa, buatlah open house satu. Maknanya boss. Datin, Yes, maknanya Datin kalau nak InsyaAllah. diikutkan dalam biodata kan, yang pertama menyanyilah, yang kedua ni memasak, macam tu. Ya. Kan passion tu memang ke arah Betul. sana. Usahawan. Dia usahawan dulu baru dia jadi chef begini. Tapi kita ikuti liku-liku kerja Datin Ramzila yang bermula di Singapura kalau tak saya. Bermula di sirkuit di Malaysia. Sebenarnya saya bersekolah apa semua di Kota Baru sebab bapa saya askar menetap di sana, kerja di sana, so kami sekolah menengah di sana. Lepas tu balik ke Ipoh, ke kampung keluarga. Then after sekolah, I datang KL menyanyi di hotel-hotel di sekitar Kuala Lumpur, you know. And then saya dapat offer pergi ke Singapura, join show band dekat Singapura. It's a Singapore band lah. So saya menetap di sana selama 5 tahun, menyanyi di sana. Dan satu hari semasa saya perform dekat top 10 di Singapura, Datuk Ramli MS. Masa tu dia belum Datuk lagi lah, tapi dia datang ke sana bersama... Dulu dia Abang Ramli. Abang Ramli, yes. Dia datang bersama Nikki, Big Win. Okey. So dia melamar saya. Wow, untuk menjadi artis naungan Artis recording start pada ketika itu. SRC kan, tak salah saya. SRC. I left the band. I datang ke KL seorang-seorang. Saya join SRC. Kita tekan butang pause kejap sebab kita ada seorang pemanggil di talian. Peminat besar. Namanya Mawar Merah Dia dari kata dia Petaling peminat Jaya. yang hardcore ni. Kita tak tahu betul ke tidak. Hello Assalamualaikum Mawar. Mawar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datin Ramzila ada di sini. Selamat pagi. Okey, jom kita cincang dengan Datin. Hai. Apa khabar? Kembali dah balik ya ke dunia seni. Kembali ke dunia seni. Tadi tu sedap lah, saya suka. Thank you. Terima kasih. Dah lama ke? Sejak bila mengenali figura yang bernama Ramzila ni, Mawar? Sejak masa dia muda-muda. Ikut tak Masa style dia pakai muda-muda, dia? dan saya umur muda masa tu. Apa yang Mawar paling suka tentang suara Ramzila? Dia punya lagu yang tadi dia nyanyi tu sedap pun lagu
lagu tu. Saya suka. Gemilang Cinta. Oh, memang popular lagu tu. Ikut tak? Yelah. Puan Mawar ikut tak rambut dulu? Rambut. Rambut style 90-an dulu. Saya dulu. Itu Razila punya rambut dulu cantik tu. Saya dulu rambut ikan mayang. Cik ikan mayang kan? Okey, itu dia peminat. Terima kasih Puan Mawar. Itulah dia gaya dulu-dulu ya. Rambut 90-an memang besar. Zaman jahiliah lah. Zaman jahiliah. Dengan rambut blond, panjang, mata biru, hijau. Those times lah kan? Ya, Itu pakaian tak cukup kain. Wah, tapi okey, sekarang. apa detik yang paling selain daripada yang pakaian tak cukup kain tu, apa lagi detik yang paling indah bersama dengan peminat dulu? Peminat dulu ni lain tau. Dia punya fanatik kan? Dia punya kesanggupan nak hantar surat dan sebagainya tu. Ya, mungkin nak betul. kongsikan. Saya mungkin sebab saya ni club singer kan. Jadi saya banyak rapat dengan customer yang datang. So dah macam you know each other. Ramah mesra ni memang second nature lah. Jadi bila saya buat album, diorang datang support, you know. Itu yang And best then ni kan? peminat-peminat masih contact, call. Di mana saya buat show, masa tu saya join Headwind. Lepas tu saya join Heavy Machine, perform dekat club Live Center. So diorang datang. Masa Live Center buka tu, masa tu saya muda-muda lagi. Yeah. Saya ingat Anim tak tahu dia tak ada lagi ada, ke tidak. belum bernafas lagi. Apa yang saya ingat Datin Ramzila dulu, bila dia buat show, dia punya showmanship tu memang nombor satu. Dia akan panjat speaker, tapi dia akan saya panjat setuju. tiap. Betul tak? Betul tak? Saya setuju sebab bila artis-artis yang dilahirkan daripada menyanyi dari peringkat klub ni, mereka ada satu Aura yang berbeza. Dia aura dia beza bila dengan stage tau. Atau compare dia dengan mungkin dengan rancangan reality budak-budak sekarang ni kan. Apa beza? Saya sebab masa tu tahun 80-an ya, 80-an lagu Madonna tengah popular. Ada lagu-lagu rock macam Def Leppard, Eddie Van Halen. So kita nyanyi lagu-lagu tu untuk club. So macam lagu-lagu rock, you know, I terpaksa ikut gaya cara diorang lah. Even Madonna pakai baju jenis you know, tajam. Kita pakai juga. Dahsyat. Waktu dulu lah ya. Ini dia. Ini dia. Yang ni yang boleh kita tunjukkan. Dia boleh gitu. Yang ini yang ini kita sopan dah sikit. Ingat tak masa bila ni, Datin? Ini masa I think RTM kot. Yes, hiburan minggu ini. Di belakang tu bersama Halil Cik Arwah. Halil Cik. Arwah Halil Cik. Ingat lagi tak step ni, Datin? Tak ingat. Step joget tapi ni. waktu era Datin tu memang rock memang merajai dunia lah. So kita tengok dengan suara. So lagu-lagu rock you tahu kalau you tengok kumpulan rock kan, diorang panjat. Itulah dia. You know, Panjang dengan pyro-pyro. Lepas tu suara serak-serak basah tu mesti ada. Suara Datin lah. Suara deep voice. Suara serak ni I think naturally. Naturally Because you hari-hari you nyanyi dekat club. So suara tu dah jadi parau. You know, jerit-jerit. Bayangkan satu malam kalau you nyanyi dalam 30-40 lagu. Wah. Tu husky tu datang sendirilah. Dengan sendiri. Dia macam yalah, dah season kan. Lepas tu dah nyanyi lagu yang rock sikit kan. Jadi untuk nostalgia penonton-penonton kita yang sedang, suara Datin ni masih mantap ataupun tidak. Tadi dah dengar sikit kan. Bolehlah kita dengar sikit lagi. Boleh tak? Ada lagu apa? Lagu apa nak dengar? Lagu yang masih di jiwa. Rasa macam nak perform je dia. Tak sabar kita nak pilih perform satu ni. lagu rock maybe. Lagu rock lagu Def Leppard satu ke? Def Leppard. Step inside, rock this way, you and me, baby. Hey, hey! Wah, itu lagu Pour Some Sugar on Me. Ini kalau kita letak satu table ni, dia boleh nampak sangat kita sesama dia Datin. Ada lagu macam lagu apa tu, Soldier Fortune. You know, I have often told you stories about the days I live a life of drifter. I lupa. I tengok mungkin national kena ada. Padahal lagu tu hari-hari. Okey, sampai situ je. Sebab apa? Kalau anda nak lagi, kena bayar table. Kena beli table nanti. Cakap pasal pembaruan, ada lagu baru, mungkin ada naskah baru untuk peminat-peminat.
InsyaAllah kalau ada peluang kan. Sebab sekarang ni kan banyak artis baru kan. Itulah dia. Yelah, tapi kita slow down a bit. Tapi ada yang rindu tau. Ada yang rindu tau. InsyaAllah. Ada juga saya dijemput untuk show-show macam corporate ya. Saya banyak buat show corporate. Sometimes Genting Highland Call untuk apa tu annual dinner for the staff. Masih lagi giat lah. Masih lagi. Okey, itu dia. Bakat-bakat tidak boleh dilupakan. Tapi kalau lagu-lagu macam VIP tu saya dah tukar. Saya tak nyanyi lagu rock. Nyanyi lagu macam... Dia kenalah ikut zaman-zamannya. Yes, lagu-lagu lama macam... Tak tahulah kalau Datin Razila nyanyi lagu K-pop. Saya tak tahu Sebenarnya saya kita atau tidak. Strumming my pain with his fingers. Dia belajar lagi tau. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song, telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. Nyanyi lagu-lagu lama-lama kan. I like to run away from you. Terima kasih Datin Razila. Semoga terus maju jaya. Kita harapkan yang terbaik untuk Datin Razila sendiri. Bagi mereka yang mungkin merindui, bolehlah nanti cicat kan dengan Datin nanti insyaAllah. Kalau yang nak panggil show, corporate show, bolehlah call Abang Nas. Saya mengambil 20%. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini ada sedikit lagi perkongsian di minit-minit akhir. Okey? Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Terima kasih kerana masih bersama kami. Anim dan Das menemani anda pada pagi ini 6 Disember. Dan apa yang kita ingin war-warkan, Anugerah Drama Sangat 2023 undian dibuka sekarang. Macam follow tak drama tempatan? Mestilah follow kan. Petang-petang dah duduk berjam-jam tu. Rugi kalau anda tak vote. Sebab apa? Kita ada Anugerah Drama Sangat. Okey? 6 kategori untuk kita hayati untuk undian. Anda boleh undi pelakon dan drama kesayangan anda di www.extra.com.my/anugerah drama sangat sehingga 30 Disember ini sahaja. Okey, awak dah baca ya? Settle eh? Saya punya tugas pula. Saya punya tugas. Apa tugas anda? Saya punya tugas, saya nak ajak anda semua untuk pergi ke Carnival Jom Heboh di Johor Bahru di Puteri Harbour JB di mana akan berlangsungnya 9 dan juga 10 hari bulan ni. Jangan lupa datang ramai-ramai sebab apa kita ada belon udara panas. Ada apa lagi? Belon apa lagi? Belon berbuih pun ada. Nak main buih pun kat sana. Dan juga ada face painting dan semua ni anda boleh dapatkan dengan harga RM1 sahaja. Kalau kita nak main aktiviti-aktiviti ini hanya scan sahaja Do It Now. Jangan lupa nanti kita ada macam-macam, ada foto wall neon untuk dijadikan kenangan bersama dengan keluarga. Kita nak minta satu je. Dah bayar RM1 tu nanti jangan lupa untuk hashtag Do It Now bikin senang. Tepat sekali. Kongsikan di media-media sosial anda. Kita jumpa di Puteri Harbour. Anim Izzati akan berada di sana. Bukan kita, saya je. Orang tu tak pergi. Saya maaf saya tak dapat datang sebab kalau tidak saya teringin dan naik belon panas bersama dengan Anim Izzati. Okey, esok topik kita miskin atau malas. Jumpa esok ya. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum semua.